kita lihat kepada nak jadi menantu kesayangan ni lah, ada beberapa perkara yang menantu-menantu di luar sana kena ambil berat. Pertama sekali, yang memang benda ni remeh tetapi dia kena ambil berat betul-betul, iaitu memahami fitrah seorang wanita. Kenapa kena memahami fitrah seorang wanita? Sebab kita menantu perempuan. Betul. Mak mertua kita perempuan. Betul. Jadi bila fitrah kita sama, kita tak faham betul-betul, masing-masing nak kepada fitrah kita. Jadi itulah kadang-kadang menimbulkan sensitiviti, pergaduhan, kecil hati. Jadi sebab perangai kita sama. Jadi yang tu yang kita kena jaga. Betul. Contohnya kalau kita katakan orang perempuan ni, dia bercakap ikut body language. Betul. Orang perempuan kalau bercakap dengan dia, Zira, jangan dengar apa yang dia cakap, tetapi lihat bagaimana dia berkata-kata. Itu penting orang perempuan. Sebab apa? Sebab orang perempuan ni, yang kita tahulah, kita perempuan kan, kadang-kadang di bibirnya lain, tapi di hatinya lain, dan di fikiran dia pun lain. Jadi pertama kena faham betul-betul. Contohnya kita kata orang perempuan ni dia sangat sensitif. Betul. Bila menantu perempuan sensitif, mak mertua juga sensitif. Bila menantu perempuan, dia orang perempuan ni dia pantang tok nenek dibandingkan. Jangan nak bandingkan dia dengan perempuan yang lain. Betul. So menantu sama, mak mertua pun sama. Menantu perempuan nak perhatian, mak mertua pun nak perhatian. Jadi kalau kita tak faham betul-betul, kadang-kadang itulah yang akan menimbulkan masalah. Contohnya orang perempuan ni kadang-kadang bila perempuan yang soleha ni, kalau ada apa-apa salah dia boleh memaafkan. Betul. Tetapi kadang-kadang dia tak boleh melupakan. Yes. Jadi bila tak boleh melupakan, itulah akan menjadi dia sentiasa bermain bergelora dalam hati. Itulah yang kita kena jaga dan kena hati-hati. Kedua, kita kena menghormati dan menghargai mertua kita. Macam mana kita nak menghormati dan menghargai mertua kita? Kita kena anggaplah mertua kita tu macam mak ayah kita sendiri. So macam mana kita jaga mak ayah kita? Sebab kita tahu mak ayah kita ni kasih sayang dia, kasih ibu ni orang kata bawa ke syurga. Betul. Kasih ayah ni sepanjang masa. Jadi macam mana mak ayah kita, macam tu juga mak ayah mertua kita kena jaga. Sebab apa sahaja yang kita buat tak akan mampu membalas pengorbanan mereka. Katakanlah kita bagi dia kemewahan ke, kita jaga dia baik-baik masa dia sakit ke, tak akan mampu terbalas. Jadi itu yang kita perlu ingat. Jadi kalau kita tengok dalam surah An-Nisa pun, dalam surah An-Nisa ayat ke-36, apa kata Allah? Firman Allah yang membawa maksud, saya ambil dia punya intipati dia, bahawa Allah kata dalam ayat yang pertama, taat kepada Allah, jangan sekutukan Allah. Dan yang kedua adalah berbuat baik kepada ibu bapa. Taat kepada ibu bapa. Okey, dan ayat seterusnya kalau kita tengok dalam surah Luqman ayat 15, macam mana kita nak menghormati ibu bapa? Dikatakan sekiranya kalau mereka, ibu ayah ni suruh kita menyekutukan ataupun tidak taat kepada Allah, yang tu jangan ikut. Tetapi kita kena bergaul dengan mereka dengan cara yang baik, hormat dengan baik. Yang tu yang kita kena jaga. Kita kalau tengok dalam ayat Quran. Tapi apa yang kita perlu buat kepada ibu bapa kita ataupun ibu bapa mertua? Pertama, kita kena sentiasa rendahkan diri kita. Rendahkan suara kita. Bila kita dengar, bila mak ayah kita cakap, kita kan rendah suara kita. Betul. Jadi kalau mak mertua kita cakap pun samalah. Yang kedua, yang seterusnya kalau kita tengok, bila ada mak ayah ni, jangan tunjuk mereka menyusahkan kita. Jangan buat apa-apa. Contohnya bila mak datang rumah, ayah datang rumah, mertua bila datang rumah, jangan tunjuk kita sibuk. Bila mak datang, masa tu mak datang, mertua datang, masa tu lah kita nak kata sibuk lah. Kita dah mula tarik muka, alah orang nak kena buat assignment ni, orang nak kena situ, nak kena sini, banyak benda. Dah datang pula nak kena layan. Jadi yang tu yang kita kena jaga. Kemudian kalau kita tengok, elakkan bagi mak kita, mertua kita ni rasa bersalah bila contohnya bila dia ajak balik rumah dia ke, balik raya dia ke. Contohnya hari tu kita tengok musim raya kan, bila mak mertua ajak balik, kita dah buat jadi serba salah. Bukan saja kita buat serba salah, kita buat suami kita serba salah.
Suami kita tu dia kena jaga syurga dia. Tapi kita pula buat bagi suami sebersalah. Jadi yang tu yang kita kena jaga. Kemudian satu lagi, kalau mertua kita sakit, macam mana kita nak jaga dia? Cuba bayangkan kalau mak kita sakit. Kalau mak kita sakit, apa yang berlaku kat kita? Rasa macam nak terpa. Betul. Nak terbang terus pergi dekat mak. Tapi bila mak mertua kita sakit, kita rasa macam tu tak? So tanya diri kita sendiri. Kalau kita nak jadi mertua yang disayangi, kita terlebih dahulu menyayangi. Kemudian seterusnya, mendoakan mereka dan menjaga redha ibu ayah kita dan ibu ayah mertua kita. Jadi yang tu yang kita kena jaga. Dan seterusnya yang terakhir, macam mana nak jadi menantu kesayangan ni? Kita perlu ikhlas. Okey. Ikhlas betul-betul ni menyayangi dan menghormati mertua kita. Bila kita ikhlas, kita sucikan hati kita, kita ambil mertua kita macam mak ayah kita, insya-Allah tak ada masalah. Betul. Sebab tu saya selalu cakap dengan pelajar-pelajar, dengan anak-anak di luar sana, apabila kita nak berkahwin, cek dulu diri kita. Adakah kita dah ready, dah bersedia untuk ambil mak ayah orang lain, duduk sebaris dengan mak ayah kita. Okey. Kalau kita dah ready, on. Tapi kalau belum ready, jangan, sebab nanti akan jadi masalah. Masalah yang kita bincangkan tadi, apabila kita tak betul-betul anggap dia macam mak mertua kita, macam mak kita. Jadi bila kita meletakkan dia orang lain, itu yang kadang-kadang kejap-kejap kita ambil berat, kejap-kejap kita ambil berat. Yang tu yang kita kena jaga, ikhlas dalam mengasihi, ikhlas dalam menghormati mertua kita. Jadi sebelum kita nak orang sayang kita, kita kena sayang orang dulu.